أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 40, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 40, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabi'ah, yakni perangai, tabi'ah yakni perangai manusia, kasih ia, suka ia akan mendapat nikmat kawannya, akan mendapat nikmat kawannya, yakni akan mendapat nikmat oleh kawannya. Tiada kasih ia manusia, yakni tiada suka ia manusia akan mendapat nikmat seterunya, akan mendapat nikmat oleh seterunya. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya, dan tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan, buat serupa antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabi'ah perangai manusia ni, kasih ia, suka ia manusia akan mendapat nikmat kawannya, mana akan mendapat nikmat oleh kawannya. Pasal manusia ni, kalau kawan dia dapat nikmat, dia suka, dia kasih. Tiada kasih ia, tiada suka ia akan mendapat nikmat seterunya. Tiada kasih, tiada suka ia apabila seterunya mendapat nikmat. Ini perangai manusia. Kalau kawan dia, orang yang dikasihinya dapat nikmat, tabi'ah manusia ni suka. Kalaulah seterunya dapat nikmat, tabi'ah manusia ni tak suka, tak kasih. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Tabi'ah manusia ni benci, tak suka akan perkara yang menyusahkan kawannya. Kalau kawannya ditimpa balak contohnya, dia benci dengan bahawa tak suka di sini, tak suka, duka cita dia apabila kawannya itu susah. Ini tabiat manusia. Benci di sini bukan kata benci akan qada Allah, kawan dia dapat susah, bukan. Dengan bahawa tabiat manusia ni, bila kawan dia dapat susah, dia jadi duka cita samalah, tak suka kawan dia dapat susah. Tiada benci ia
Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Biasa manusia ni kalau seterunya dapat kesusahan, dia tak benci. Bukan terkadang dia suka pula dah, berkenan pula. Kalaulah seterunya dapat dapat susah. Ini dicerita tabiat manusia. Jadi kita masih lagi pembicaraan berkaitan dengan sifat kecelaan yang keempat, iaitu dengki. Dengki ni cita di hati supaya hilang nikmat daripada orang lain. Yang mana dengki ni haram serta dosa besar. Dengki ni membatalkan pahala kebajikan kita. Kemudian dengki ni dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dengki ni seolah-olahnya dia tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat orang lain, nikmat yang dapat pada orang lain, yang hati orang dengki ni cita supaya hilang, nikmat tu qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hati cita supaya nikmat orang itu hilang, nikmat yang diqadakan oleh Allah, jadi orang dengki ni orang yang tak berkenan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pada orang lain ni adalah pembahagian yang telah dibahagi oleh Allah pada azal lagi dah. Hak sesok ni orang ni dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila cita dia hati supaya nikmat tu hilang, berarti dia tidak suka dengan pembahagian yang dibahagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulah, bukan kata dengki ni setakat haram dosa besar, dengki ni membatalkan pahala kebajikan, bukan dengki ni dimurkai oleh Allah kerana dosa besar tu dimurkai dah. Dimurkai laginya kerana dengki ni dia tidak suka, tidak puas hati dengan qada Allah dan pembahagian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam manakah cara untuk berubat penyakit dengki ni? Berubat sakit dengki ni dia campur antara ilmu dan amal. Ini semua adalah susunan Imam Ghazali rahimahullah. Dengan ilmu kita mengetahui akan hukum dengki, dan dengan ilmu kita mengetahui bahawa dengki ni memudaratkan diri kita sendiri, memudaratkan diri kita sendiri, memudaratkan dunia kita sendiri, memudaratkan agama kita sendiri. Dunia kita mudarat kok mana? Dunia kita mudarat kerana hati kita sentiasa sentiasa sakit hati, sentiasa susah hati. Kenapa? Kerana yang kita dengki itu nikmatnya tidak hilang, bahkan terkadang nikmatnya lagi banyak orang yang didengki itu dapat. Jadi tiap-tiap kali orang yang didengki itu dapat nikmat, hati dia bertambah sakit semua, bertambah susah hati semua. Inilah dipanggil kesusahan yang sebesar-besar kesusahan yang memudarat akan diri orang tu, orang dengki itu sendiri di dunia. Berapa hati dia duk serabut tengok orang lain dapat nikmat. Dapat nikmat dia disusah hati, dapat nikmat dia susah hati. Ini apa panggil apa? Mudarat diri pada dunia, mudarat diri pada agama. Kita fahamlah sebab apa? Sebab dosa besar, batal pahala kebajikan kita. Seolah-olahnya kita ni benci, tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu binasa dunia agama kita. Adapun orang yang didengki tak ada apa-apa, tak ada mudarat dunia orang yang didengki. Sebab terkadang orang yang didengki ni Tuhan beri pula bagai-bagai nikmat pulaknya. Sebab orang yang didengki ni adalah orang yang dizalimi lah, kalau dikira dizalimi. Maka orang yang dizalimi ni kadang-kadang selain daripada Tuhan beri pahala,
Tuhan beri pula nikmat dunia bagai-bagai. Jadi orang yang didengki tu tak ada mudarat apa pun, sama ada dunia, sama ada agama. Bukan dari segi agama, orang yang didengki tu dapat manfaat pula. Manfaat kot maknanya dapat pahala kerana dipindahkan pahala kebajikan. Orang yang dengki kepadanya tu, Tuhan pindah kepada orang yang didengki tu. Orang yang dengki tak ada buat apa-apa, tapi dapat pahala yang dipindahkan daripada pahala kebajikan orang yang dengki kepadanya. Jadi orang yang didengki itu tak ada kena mudarat dunia dan agamanya, bukan dapat manfaat pula agama orang yang didengki. Orang yang mendengki, dunia pun mudarat, agama pun mudarat. Ini ilmu. Kemudian pergi pula kepada amal. Macam mana cara kita nak buat untuk menghilangkan penyakit dengki ni? Dengan bahawa kita menyalahi akan perkataan dan perbuatan yang berpunca daripada dengki. Perkataan, perbuatan yang berpunca daripada dengki, maka buat sebalik. Mana contohnya perkataan orang dengki ni dia lebih kepada mencela. Maka macam mana kitanya? Kita buat sebalik dengan bahu kita memuji. Kita memuji dan kita menzahirkan akan sukacita dengan nikmat yang didapat. Dia perkataan orang dengki ni mencela. Tukar sebaliknya, kita menyalahi dengan bahawa kita memuji akan orang yang kita dengki itu. Itu di antara amal, kerja, cara kita nak milang sakit penyakit hati dengki. Orang dengki ni lidah perkataannya mencela. Buat sebaliknya, menyalahi akan perkataan orang dengki yang sebenarnya mencela, tukar kepada memuji. Itu perkataan. Kemudian pula orang yang dengki ni dia mari daripada takabur, maka tukar kepada merendahkan diri. Kita merendahkan diri. Kemudian orang yang dengki ni dia nak sekat daripada orang yang didengki itu dapat apa-apa faedah. Orang dengki kan, dia akan usahakan supaya orang yang dia dengki itu terhalanglah. Didengki seseorang tu dapat nikmat apa, maka dia perbuatan orang dengki ni dia akan usahakan supaya nikmat tadi tidak dapat lagi dah kepada orang yang ia dengki. Maka buat sebaliknya dengan bahawa kita tolong dia biar dia dapat nikmat tu. Ni pandai ni. Pekerjaan orang dengki dia akan sekat. Kan dia tak puas hati kan, dia cerita supaya orang lain hilang nikmat. Jadi perbuatannya diusahakan supaya nikmat tu tak dapat pada orang dengki. Ni perbuatan orang yang dengki. Maka kita ni macam mana? Kita menyalahi dengan bahawa kita buat sebaliknya, kita usahakan supaya orang yang didengki itu dapat nikmat. Itu cara untuk menghilangkan penyakit dengki, hak amal, perbuatan. Bukan setakat kita tolong, kita buat lebih baik pula kepada dia. Buat lebih baik. Supaya pun buat lebih baik, supaya antara kita dengan orang yang didengki itu akan jadi kawan yang hampir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, tolong olehmu ya Muhammad dengan perkara lebih elok, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Jadi di antara sebab dengki adalah perseteruan. Jadi kita buat sebalik ni, akhirnya jadi baik kita dengan dia, maka dengki pun hilang.
Kena buat sebalik belaka, kena menyalahi. Itu amal untuk menghilangkan sifat dengki di hati kita. Kalau kata orang dengki ni kerana dia nak dapat kemuliaan bagi dirinya, tambah dapat kemuliaan pada orang lain, tiba-tiba orang lain dapat kemuliaan, maka dengkilah dianya. Sebaliknya, biar dia dapat kemuliaan, bukan kita. Asalnya orang dengki ni dia nak kemuliaan bagi diri dia. Bila tak dapat kemuliaan bagi diri dia, dapat pada orang lain, maka dia dengkilah. Sekarang macam mana? Sekarang biarlah kita nak biar orang lain yang dapat kemuliaan. Biar orang tu dapat kemuliaan, kita tak dapat kemuliaan pun tak apa. Itu buat sebalik. Contohnya, orang dengki ni berpunca daripada takut dia tak dapat satu-satu tujuan, satu-satu maksud. Ini contoh dalam kitabnya, dua orang yang berebut satu perkara. Dua orang yang berebut satu perkara. Dia banyak contoh dalam kitabnya. Hak macam mana takut daripada luput tujuan. Kita tujuan yang sama, tapi bersaing dua orang. Dia buat contoh dalam kitabnya, dua orang perempuan nak kepada seorang lelaki sebagai suami. Sama juga lah, dua orang lelaki nak perempuan sebagai isteri. Pada ni, jadi orang ni dia akan berlawan. Lepas tu macam mana untuk hilang dengki kita? Kita jangan lawan, kita pergi ke dia je. Sedap tu. Pergi ke dia je, tak apalah, tak ada jodoh tu. Pandai ni, dua orang dia nak pada satu orang, berlawan seumpama ni yang akan timbul dengki mendengki ni. Tak payah buat sebaliknya, beri ke dia lah. Bukan jodoh dah tu. Pandai ni, bukan jodoh, mana beri ke dia. Kalau kata adik-beradik dia nak rebut hak perhatian ibu bapa, tak usah berebut lah, beri ke dia lah. Pandai ni, buat sebalik. Orang dengki ni dia akan bersaing, berlawan. Tak, beri ke dia je. Tak apalah, tak dapat tujuan kita daripada mak ayah kita, biar. Begitu. Macam contoh dalam kitab dia kata, orang yang mengajar. Orang mengajar ni, kadang-kadang hak ni nak tujuan yang sama, nak biar jadi ramai orang turut apa semua. Ni timbul dengki mendengki. Tak apalah, tak ada orang turut pun tak apalah, turut orang lain pun tak apalah. Mana? Untuk buat sebalik supaya hilang dengki di dalam hati kita. Pada ni. Tapi apabila kita tolak seumpama tu, biarlah dapat pada orang lain, kadang-kadang kita akan dapat lebih baik lagi. Pada ni. Kita biarlah ambil ke dia lah, tak boleh kita pun tak apalah, akhirnya boleh jodoh yang lebih baik. Ada ke mana? Dah duduk bersaing ni, dua orang nak orang yang sama. Lepas tu mulalah begitu begini begitu, yang tak apalah, bundur tak apa. Terkadang Tuhan akan ganti dengan jodoh yang lebih baik. Gitulah. Nak bersaing, nak dapat kemuliaan, tak apalah, ambil ke dia kemuliaan. Akhirnya dia sendiri akan dapat kemuliaan yang lebih besar. Tapi nak ceritanya, macam mana cara nak menghilangkan dengki? Perkataan orang dengki mencela, kita buat sebaliknya, memuji. Perbuatan orang dengki ni bagai-bagai, buat sebaliknya. Mudah-mudahan dengki di hati akan hilang. Mana kalau punca dengki itu kerana bersaing. Bersaing. Dia bersaing lah, mana bersaing. Bersaing ni bukan makna berkawan. Kita bersaing ni berkawan dah, bukan. Bersaing ni bertanding apa mungkin. Saingan. Dia saingan ni akan timbul. Saingan kita dapat lebih. Mulalah cerita di hati, Tuhan tarik balik nikmat tadi, dapat lebih dari kita. Dia timbul kat tu biasanya. Warna kamu. Kalau buat kerja yang sama, tadi contoh kita, dua orang perempuan
Dia nak pada seorang lelaki. Dua orang adik-beradik, dia nak dapat tumpuan lebih daripada ibu bapa. Jadi maksud yang sama, bersaing. Dua orang yang mengajar, dia nak dapat maksud yang sama, nak cari murid yang ramai contohnya. Maknanya orang ni orang yang apa ni? Orang yang bersaing lah. Mana? Berundur, berilah kepada orang lain, kepada saingan tu. Jadi macam mana kalau orang yang dua orang, satu tujuan, satu maksud, berniaga satu benda yang sama, maksud, tujuan, sasaran, pelanggan yang sama, macam mana? Berundur, pergi niaga benda lain ke macam mana? Tambahan pula, hak mulakan berniaga tu kita. Bila kita berniaga tu nampak ada jalan, orang pun mari tepi kita niaga benda yang sama. Gimana kamu? Kita yang mula. Masa kita mula berniaga tu, orang senyum belaka tak jadi berniaga situ sini. Benda gitu berniaga sini tak jadi. Orang mula-mula yang pandang rendah je. Orang senyum je tengok. Molek-molek ada yang berjaya. Berjaya ni kok. Adalah pula orang mari buat niaga yang sama dekat empat blok dekat-dekat. Jalan. Ni bang ni bersaing. Bersaing akan satu benda. Mana apa? Pelanggan yang sama. Dah tempat tu tempat yang sama. Nak orang ni. Kita berundur. Cara kita nak menghilangkan dengki. Tu macam yang pertama ilmu, kita tahu dah ilmunya. Dengki tu macam mana. Lepas tu hak perbuatan kita, tak semestinya kita beralih berniaga, tak mestinya. Orang dengki ni biasanya dia akan usaha nak menjatuhkan saingan dengan mencela. Kita memujilah. Mana ni? Dia berniaga tu bagus, barang dia bagus juga. Ke mana? Kita memuji je. Mana ni? Kalau kata tiba-tiba nampak dia ni lebih daripada kita dah. Kita rendah dirilah. Lebih dia sebab cara dia buat lebih comel daripada kita. Ada apa? Mana ni? Dia kalau orang dengki ni akan mencela, menjatuh. Tak usah mencela, tak usah menjatuh. Puji. Akad dia pun tak apa. Gimana? Dah kalau kita puji dia, orang pergi kat orang kita puji, kau berat kita. Mana kita usahakan nak buang hak dalam ni. Sebab apa? Sebab rezeki masing-masing. Ketetapan azali dah. Tidak lebih dan tidak akan jadi kurang hak azalinya. Tetap dah. Pada ni. Tu kena mujahadah sungguh tu. Sebab apa? Sebab saingan yang nyata. Akhirnya sebelah kita ni tak berapa nak ada orang. Kita asal tak ada orang. Sebelah tu penuh, tak ada tepat, barulah mari dekat kita. Mari dekat kita pula bunyi pula. Kita tak mari sini dah sebelah tu penuh. Warna kamu. Dah lah. Dia tempat tu penuh, dia mari tempat kita, dia bunyi pula. Kena sini sedap sini. Warna kamu. Ni mula cari pasir tabu. Pandai pasir tabu. Bukan pasir orang buat rumah batu tu tabu, pasir benda lain lah. Ni jadi ni. Ni khianah. Khianah ni berat main bomo main apa ni, orang ni nak terbabit dengan perbuatan syirik. Nak terbabit dengan perbuatan syirik. Ni berat ni. Pada ni. Lepas tu ilmu kena ada, lepas tu amal kita, pekerjaan kita macam mana untuk menghilangkan sifat dengki. Ambillah. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat perangai manusia ni, kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya, dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya, tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Ini perangai manusia. Kalau kawan dia dapat nikmat, dia suka. Kalau seteru dapat nikmat, dia tak suka.
Kalau kawan dia dapat perkara yang menyusahkan, dia benci, dia duka cita. Kalau seterusnya dapat perkara yang menyusahkan, dia tidak benci, tidak duka cita, bahkan disenyum pulaknya. Ini tabiat manusia. Pada ni. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seterus engkau pada kasih dan benci itu, kita nak sama tak boleh. Kawan kita dapat nikmat, kita suka, buat samalah. Seterus kita dapat nikmat pun buat suka jugalah. Tak boleh nak buat sama. Kalau kawan kita dapat kesusahan, kita benci, kita pun duka cita, seterus kita dapat kesusahan pun buat samalah juga. Kita benci, kita duka cita jugalah, seterus kita dapat kesusahan. Biar jadi sama. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seterus engkau pada kasih dan benci itu, tak boleh nak sama. Jadi makna apa ni? Lekat pada tabiat manusia. Ni tabiat manusia asal, gitulah perangai dia nya. Faham tak ni? Jadi biar buat samalah. Antara kawan dengan seterus buat sama. Kalau kawan boleh nikmat, kita suka, biarlah seterus dapat nikmat, kita suka juga. Biar buat sama. Tapi tabiat manusia tak sama. Tabiat manusia, kawan dapat nikmat suka, seru dapat nikmat tak suka. Tu tabiat manusia. Faham tak ni? Jadi sekarang ni tak kuasa kita nak buat sama antara kawan engkau dan seterus engkau pada kasih dan benci itu. Maka hendaklah engkau melepaskan akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Dia kalau tak boleh buat seumpama ni, kalaulah seterus dapat nikmat tak suka, tak berkenan. Tak berkenan, tak suka tu bunga-bunga dengki dah. Bila tak berkenan, tak suka, timbullah cita di hati supaya nikmat tu Tuhan tarik. Dengki lah dia dah. Mula asalnya seterus dapat nikmat, kita tak puas hati, tak suka. Tapi belum lagi ada cita di hati supaya seterus kita nikmat Tuhan tarik, belum lagi. Tapi tak suka tu, tu apa? Bunga-bunga dengki. Bila tak suka, seterus dapat nikmat, maka timbullah cita di hati supaya seterus kita yang dapat nikmat, yang kita tak suka tu Tuhan tarik. Dia dengki lalu dah. Badan ni. Jadi kalau tak boleh nak sama juga, macam mana nak melepaskan diri daripada dosa dengki itu? Melepaskan diri dosa dengki itu dengan dua perkara. Melepaskan daripada dosa dengki. Makna di sini dengki itu masih lagi ada. Tapi nak melepaskan daripada dosa dengki. Sebab apabila kita tak boleh nak buat sama antara kawan dengan seteru, makna kalau kawan dapat nikmat suka, buat samalah supaya kau seteru dapat nikmat suka juga. Bila tak kuasa nak buat sama tu lah, akan balik pada tabiat manusia hak asal. Seteru dapat nikmat, kita tak suka. Tak suka ni lah, dia akan pergi kepada cita datilah nikmat jadi dengki. Macam mana kita nak melepaskan pula daripada dosa dengki? Nak melepaskan dosa dengki dengan dua perkara. Mana yang pertama? Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bahasa ikhtiar, bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya, seperti yang telah terdahulu. Yang pertama dari dua perkara untuk melepaskan diri daripada dosa dengki adalah bahawa tiada engkau zahirkan, engkau menzahirkan akan dengki.
Dengki mana ni? Dengki ni di hati. Ceritalah nikmat. Jangan menzahirkan dengan lidah engkau. Lidah macam mana? Orang dengki lidah dia mencela, menjatuhkan. Tu lidah orang dengki. Dia bodoh lah. Supaya apa? Supaya orang yang ia dengki itu nikmat dia hilang. Ada ni. Jangan menzahirkan di lidah. Jangan. Dengki ada di hati, tapi jangan zahir di lidah. Hak di hati tu kena mujahadah lah supaya hilang dengki tu. Tapi lidah jangan zahir. Dan dengan anggota engkau. Anggota pun jangan. Ada ni. Dan dengan segala pekerjaan engkau yang bahasa ikhtiar. Hak perbuatan bahasa ikhtiar ni lah. Perbuatan bahasa ikhtiar ni orang dengki kok. Dia pisahlah macam-macam cara pun. Jangan menzahirkan pada perbuatan hak bangsa ikhtiar tu. Jangan tiada menzahir ni, bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripada dengki tu. Mana? Seperti yang telah terdahulu. Mana telah terdahulu? Hak kita bicara hak musrah 40 tu lah. Mana yang terdahulu? Yang terdahulu tu kan hak ada pun obat bangsa amal tu, iaitu bahawa mengetahui akan hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan dua oleh dengki. Perkataan, perbuatan hak berpunca daripada dengki ni, maka menyalahi ia akan kedua. Ni menyalahi. Ni yang telah tersebut dahulu. Menyalahi. Kita menyalahi lah macam sebut tadi lah. Perkataan orang dengki ni mencela. Kita menyalahi dengan kita memuji. Mana menyalahi akan perkataan dan perbuatan pekerjaan orang yang dengki. Mana pekerjaan yang bangsa ikhtiar tu, pilihan tu. Orang dengki kan perbuatan, perbuatan adalah perbuatan siapa tahap khianat. Itu pekerjaan yang bangsa ikhtiar. Yang bangsa ikhtiar ni hak sengaja di hati, hak pilihan hati. Jangan zahir. Deki di hati, deki di hati. Tapi jangan zahir siapa di pekerjaan kau hak bangsa ikhtiar, hak pilihan. Pilihan orang dengki macam-macam cara lah nak menjatuhkan. Jangan menzahirkan, bahkan menyalahi. Buat sebaliknya. Pekerjaan hak bangsa ikhtiar, orang dengki nak jatuh. Maka kita jangan jatuh, kita naik. Pekerjaan hak bangsa ikhtiar, usahakan jatuhlah. Kalau kata orang nego, usaha supaya tak laku perbuatannya. Tak okeylah, macam-macam caralah perbuatan dianya. Jangan menzahirkan di perbuatan. Bukan kata tiada menzahir saja, bahkan menyalahi. Buat sebaliknya. Buat sebaliknya. Pekerjaan hak bangsa ikhtiar, orang dengki dia akan usahakan supaya hak berat lagi tu, khianat tu berat sangat tu. Jangan zahirkan. Duduk dalam hati je, diam je. Mulut jangan bunyi, pula jangan menzahir di anggota engkau, jangan zahirkan di segala pekerjaan engkau hak bangsa ikhtiar. Bahkan menyalahilah. Buat sebaliknya. Buat sebalik macam sebut tadi. Kalau kita bicara hak minggu lepas tu, buat sebaliknya. Perkataan orang dengki adalah mencela, jangan mencela, bahkan menyalahi dengan memuji. Pekerjaan hak bangsa ikhtiar orang yang dengkinya adalah nak menghalang, nak menyekat. Jangan menghalang, jangan menyekat, bahkan menyalahi dengan bahawa kita tolong pula dia ni. Ada ni. Ini apa ni? Untuk melepaskan diri kita daripada dosa dengki. Yang kedua di bawah tu pula, bahawa benci engkau akan diri engkau, akan kasihnya hilang nikmat Allah daripada sekalian hamba. Jadi kita dak kenang sangat-sangat, benci sangat, apalah hati ni yang jadi cerita di hati supaya orang hilang nikmat. Kenapa? Maknanya itu jalannya yang kedua.
untuk melepaskan diri daripada dosa dengki. Hak yang pertama, tiada menzahirkan. Hak dalam hati, tapi jangan menzahirkan di anggota zahir, lidah ke, anggota ke. Jangan zahirkan pada pekerjaan yang bangsa ikhtiar, yang bangsa sengaja di hati, pilihan hati. Hak pekerjaan ikhtiar lah. Pekerjaan hak ittirar tu. Dan deki ni takut ter macam mana? Terganggu dia. Tak ada terganggu dah, sengaja pergi ganggu. Mungkin supaya nikmat dia hilang. Ada juga ittirar, terjadi. Hak tak sengaja. Dah hati dia dengki. Pekerjaan ni kok nak jatuh. Tapi terjadi, ada terjadi. Hak berlaku tu hak ikhtiar, pilihan. Hak pilihan. Jangan zahirkan di pekerjaan kita hak ikhtiar, jangan. Bahkan menyalahi, tolong dia, naikkan dia. Guna. Hak pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, bangsa pilihan. Pilihan lah. Kita ahli sunnah wal jamaah kan? Kita ada pilihan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ada pilihan. Pilihan kita apanya? Kita naikkan, kita tolongkan orang yang hak ada di hati itu dengki kepadanya. Kita yang memilih. Maknanya kalau kata pekerjaan orang dengki nak menjatuhkan, kita yang memilih sendiri. Jangan kita yang memilih dengan tidak melakukan. Bukan kata tidak menzahirkan, bahkan buat sebaliknya pun pilihan kita juga, ikhtiar kita. Pekerjaan orang yang dengki ni dia nak menjatuhkan, pilihan. Jangan menzahirkan. Jangan buat pekerjaan untuk menjatuhkan. Tidak buat pekerjaan tu pun ikhtiar, pilihan kita. Bukan kata tidak menzahirkan, bukan menyalahi. Mana kita naikkan orang yang kita dengki tu pun ikhtiar, pilihan kita. Pilihan kita belaka tu ada ni. Baik buruk, pilihan kita belaka. Pilihan kita lah. Ni kita sekarang ni. Semua ni pilihan kita ni. Kita mari ke masjid ladang, pilihan kita. Gerak-geri kita tu pilihan kita. Orang yang mengajar, orang yang belajar, pilihan masing-masing. Pilihan kita. Semuanya pilihan kita. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Pilihan kita. Tapi pilihan kita tu pada zahir je lah. Hakikinya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena letak molek lah. Ni saya tekan sama-sama ni. Memanglah kita kata pekerjaan tu bangsa ikhtiar, pilihan. Tapi kadang-kadang sebut kata pilihan-pilihan ni, kita tak boleh berhenti setakat tu. Kita kena lanjutkan, kita kena tekan balik. Kena tekan balik. Pilihan tu pilihan mutlak ke? Pilihan sungguh-sungguh ke? Hakikinya tak ada pilihan pun. Sekalian qada tu je lah. Dia dulu-dulu ni bab ni rekah-rekah je. Hospital lalu cukup dah. Masa saya ngaji dulu pun hospital lalu je. Pilihan kita. Tapi pilihan kita pun hak Tuhan belaka. Gitu. Kita pun pegang. Tak ada banyak soal. Wajib berpegang tu kita ada pilihan. Kita pun berpegang, kita ada pilihan. Kita ada pilihan, wajib kita berpegang. Tapi hakikinya tak ada pilihan tu hak Tuhan belaka. Kita peganglah. Tak ada. Wajib pegang ada. Hakiki ikhtiar ni barang tak ada. Tak ada soal. Gitu je lah. Senang je. Orang sekarang ni dia belik-belik. Dia main ikut akal dia.
Kalau kita wajib berpegang, ada pilihan, ada sembuti lah. Barulah pegang ada. Tak ada. Hak Tuhan belaka. Dah tak ada pegang ada apa. Dia lawang, dia main pesen tu. Kadang-kadang mari hak pesen gitu, orang mengaji pun tak pandai nak jawab. Sebab apa? Sebab dalam pengajian tak ada hak timbul soalan gitu. Belajar ni belajar secara senang je. Secara lacar licin je. Mari orang hak jenis letang tak pandai. Kalau benda tu dalam mengaji pun timbul dah letang-letang kan. Kalau gini warna, maka kita mudah nampaklah macam nak pelepah, macam nak memperjelaskan. Tapi bila kita ngaji ni selain jalan hal ni licin gitu je, mari hak jenis persoal begitu, persoal begini, kadang-kadang orang mengaji pun tak reti nak pelepah, tak reti nak memperjelaskan. Sebab apa? Sebab ada ke pesen tu? Masa kita ngaji tak ada. Memang masa kita ngaji tak ada. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita faham, kita pegang. Kita tak korek banyak. Kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar, ada pilihan. Wajib berpegang. Kita ada pilihan. Tapi pilihan kita hakikinya tak ada. Hak Tuhan belaka juga tu qada. Tak ada. Tapi kena pegang ada. Tak apalah, kita peganglah ada walaupun hakikinya tak ada. Sudah. Kalau ni tak pula. Kalau pegang ada ikhtiar sungguh lah hak kita. Apa tak ada pulaknya. Barulah kita pegang ikhtiar tu ada. Sebab apa? Ada sungguh ada pada hakiki. Dah. Hak hakiki sungguh nya qada Tuhan belaka. Pulak dah. Gitu je lah. Jadilah. Tak usah pulak dah lah. Berhenti setakat tu. Tak berhenti orang lain ni. Dia apa? Kehe juga. Pada kehe. Kehe orang panggil tau. Kehe ke teruk ke? Tak, iya tak? Sama tu tak? Kehe ni apa? Teruk. Dia desak juga. Kata jangan. Bab qada Nabi kata fa'amsiku. Tahan diri kamu. Jangan duk kehe, duk teruk, duk desak, jangan. Kita pegang hak rukun iman yang ke-6. Sekalian qada. Habis. Baik jahat qada. Hak Tuhan belaka. Semuanya makhluk Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka. Pilihan kita pun qada. Pilihan kita pun makhluk Allah. Sekarang tu sudah. Usaha kita qada. Usaha kita makhluk Allah. Pandai ni. Bukan ikhtiar kita. Terdetik di hati kita pun qada. Terdetik di hati kita pun makhluk Allah. Hanya Allah Khalik. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Dah. Khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Dah. Makhluk Tuhan belaka. Terdetik di hati makhluk Tuhan. Pilihan hati lagilah makhluk Tuhan. Berkelip mata makhluk Tuhan. Begok nadi makhluk Tuhan. Usaha kita lagilah makhluk Tuhan. Jadi kalau hak Tuhan belaka, tak ada kita. Tak ada lah. Ayat-ayat Al-Quran banyak menyandarkan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Ada ayat sandar kepada kami yang sembah. Kita wajib berpegang. Kami hamba ni ada pilihan dan perbuatan. Apa kan? Ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Sudah, kat tu je. Ini atas bahagian masing-masing. Masa saya ngaji dulu jalan licin gitu je. Ada orang ngaji sekarang jalan licin. Alhamdulillah. Ada dak licin. Dia nak kehe juga, dia nak desak juga, nak soal juga. Kalulah hak Tuhan belaka, kenapa Allah Taala sandar kepada perbuatan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama ayat ni ayat hak menyandarkan perbuatan kepada manusia ni banyak sangat-sangat dalam ayat Al-Quran. Seayat cukuplah. Hakikinya qada. Perbuatan Allah belaka. Kenapa Allah Ta'ala sandar pula pada kita? Kita tak ada soal tu. Kita tak ada soal apa.
Pandai ni. Tak salah. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Tu je kita ni. Oleh kerana ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba, kita pun berpegang hamba ada ikhtiar, ada pilihan, ada perbuatan. Tapi ikhtiar hamba, ikhtiar majazi sahaja. Letak je. Hakiki, ikhtiar hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kita pada zahir saja. Perbuatan kita pada zahir saja. Dan kita berpegang kita ada pilihan, ada perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan tidak ada, walaupun hakikinya perbuatan tidak ada. Setakat tu saja. Berhenti situ je. Dia dalam bab ni, kalau kita tanya tutup guru, berubah muka. Bahkan kalau kita tolong tanya masalah ni, tolong tanya, dengan kita kena marah. Kita tanya akalan orang ramai ni duk main sini ni, kenapa? Kita tanya bukan hak kita. Kita tanya nak dengar penjelasan. Dengan kita kena marah. Bukan dia marah kita, tapi cara dia nak marah soalan tu macam dituju kita, tapi tahu dah bukan kita punya soalan tu. Jadilah kali serik nak tanyanya. Sebab apa? Kita pula kena macam kita walaupun pulaknya. Sebab apa? Orang tak soal benda gitu. Orang tak soal. Jangan pakai akal kat perkara ni. Faham, pegang, clear, sudah. Benda tu tak ada, kita wajib berpegang ada, sudah. Ginilah perkara jahat. Pegangan kita hak Tuhan juga, qada qadar perkara jahat. Cakap jangan. Cakap wajib beradab, hak baik hak Allah, hak buruk hak kita. Pulak dah. Jadi pegangan hak Tuhan belaka. Cakapan kena buat lain pula. Buat apa pula gitu? Kenapa nak soal? Apa soal kita tu? Jadi pegangan dalam percakapan keluar tak sama. Boleh ke tak sama gitu? Dah soal pula dah. Dah pegangan baik jahat hak Tuhan. Cakapan jangan. Hak baik hak Tuhan, hak jahat hak buruk hak kita. Tu apa jadi buat tak sama gitu? Dia soal pula. Kita ngaji tu tak ada. Gitu pegangan. Lah, hukum yang kenal baik jahat, qada qadar. Cakap jangan sandar ke Tuhan benda buruk. Kita gitu je. Tak ada fikir dah. Tak pernah terfikir pun kenapa pula pegangan macam lain. Percakapan pula pasal lain. Tak pernah terfikir. Jumpa orang sekarang ni macam-macam. Hak tu dia persoal, hak ni dia persoal. Mati nak pergi kau mana kau akal. Oleh kerana kita berpegang, kita ada pilihan, ikhtiar, pilihan mutlak hak kita. Bukan hak Tuhan. Tuhan hanya mengetahui sahaja. Lucu Allah sebagai Rabb kalau seumpama tu. Lucu Allah sebagai ilah kalau seumpama tu punya pegangan. Bayangkan ni kita ni. Sebab ni kita ni. Pilihan, perbuatan. Hak berlaku di kita ni kan. Sepanjang masa ni kan pilihan perbuatan. Bukan hak Tuhan belaka, hak kita belaka. Bayangkan Allah sebagai Rabb seumpama tu. Dah kita ni kan pilih buat ni. Kita duduk ke, kita apa ke, pilihan kita, perbuatan kita. Pilihan kita, perbuatan kita. Hak berlaku di kita ni. Senyap tak senyap, masa tidur je sekejap. Lepas tu pilihan perbuatan. Hak kita mutlak, bukan hak Tuhan. Lepas tu hak Tuhannya bila? Melahirkan kita, mematikan kita. Tu je. Itu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Jauh lagi tu. Dan memang ada orang yang berpegang seumpama tu. Lahir kita saja hak qada qadar, mati kita saja hak qada qadar. Selain daripada tu, kehidupan kita puluh-puluh tahun, pilihan mutlak kita. Allah hanya mengetahui. Allah kata. Ini cerita ceramah agama belaka ni. Orang ada title tinggi belaka ni. Ini bukan cerita barang kedai kopi ni. Bukan cerita barang kedai kopi. Cerita gini kalau kedai kopi pun, kedai kopi tu kena rombong. Cerita ni cerita karuk sangat.
Bawa itu kau kedai kopi kena orang bawa. Ni bukan kedai kopi ni, cerita dalam rakaman pengajaran. Mani-mani je. Dan tidak ada pun orang yang pertikai. Tak ada apa-apa. Tak ada pertikaian pun. Orang pertikaian benda gini. Orang pertikaian maulu. Oh, dia pertikaian. Maulu. Dia pertikaian. Orang pertikaian benda gitu. Dalam bab akidah tak ada. Mana ya? Jalan biasa je. Kalau bab maulud pertikaian, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kan? Dia ada pertikaian perbalahan bermusing. Ni sekarang ni pertikaian perbalahan bab maulud. Dia pertikaian. Kalau bab akidah salah, senyap je. Pelik-pelik. Tapi akalan dia tu, kita dengar pun kita tak terfikir gitu. Maknanya hak dipikir tu memang logik. Macam ni nak perjelaskan macam apa logik akal ni. Kita berpegang ada pilihan. Kalau kita berpegang ada pilihan, ada sungguh-sungguh lah baru ya. Dah. Tak ada hakikinya. Tak ada. Lepas tu wajib berpegang ada. Dah ada kedak sebenarnya. Hak kita tak ada hak Tuhan belaka. Jadi dia macam betul. Tadilah. Dia nak kehir juga, nak teruk juga. Kita tak pernah terfikir gitu, tapi mari soalan gitu. Ni akalang payah nak betul ni. Kita mengaji secara aman je kita mengaji, licin je. Kalau dah kita ajaran tu ajaran kita pun faham pegang je. Bila mari halangan tak pandai. Tak pandai. Ada ni. Ni kena cermat molek lah. Memanglah kita berpegang. Pekerjaan tu pekerjaan bangsa ikhtiar, pilihan hati. Wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang, tidak berpegang terundur jadi jabariyah, akidah yang terpesong. Wajib isbatkan di akidah, letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun lam taslam minha hazihil ummatu al-hasadu waz-zannu wat-tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha iza zanantu fala tuhaqqiq wa iza zananta fala tuhaqqiq wa iza hasatta fala tabghi. Ni hadiah Nabi. Wa iza tatayyarta famdi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.